Lupakan penulin udara lama. Hello Virus Fit bukan sekadar menapis habuk dan debu, tapi menghapuskan virus bawaan udara dengan All Clean. Elakkan virus. Hello Magic. SK Magic. Assalamualaikum, anda sedang menonton Sekilas Fakta 19 November 2021 bersama dengan saya Nursyah Muhammad Amin. Najib Razak menarik balik permohonannya untuk mendapatkan hartanah didakwa bernilai 100 juta ringgit yang layak dipohon oleh bekas-bekas Perdana Menteri. Katanya dia membuat keputusan itu kerana tidak mahu isu tersebut memberi kesan kepada BN di PRM Melaka. Oleh itu, saya membuat keputusan untuk menolak tawaran tersebut. Walaupun secara prinsipnya ia adalah berdasarkan kelayakan untuk semua bekas Perdana Menteri. Saya menyedari dan memahami ketika rakyat berdepan dengan saat-saat sukar seperti ini, keutamaan negara adalah kepada rakyat. Memandangkan isu ini telah mencetuskan suasana tidak selesa di kalangan banyak pihak, saya mencadangkan kepada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri untuk melihat semua peruntukan kelayakan ini dan sekira perlu menarik semula peruntukan ini untuk semua bekas Perdana Menteri termasuk selepas saya. Semalam Menteri Kewangan Tengku Zafrul mengesahkan permohonan Najib itu telah dibincangkan di Kabinet namun ia belum diluluskan. Ini selepas pengerusi Pejuang Dr. Mahdi Muhammad mempersoalkan peruntukan bagi pembinaan rumah Najib tersebut yang tidak dimasukkan ke dalam perincian bajet 2022. Baik, terdahulu PH berkata mereka akan mengkaji semula semua persefahaman yang dicapai dengan kerajaan sebelum ini. Pengerusi gabungan itu, Anwar Ibrahim berkata, pendedahan mengenai permohonan Najib itu sangat mengejutkan kerana tidak pernah dimaklumkan kepada PH sebelum ini. Dalam satu kenyataannya, Anwar berkata, rakyat masih tidak dapat melupakan bagaimana bekas Perdana Menteri itu mengakibatkan kerajaan dan rakyat Malaysia menanggung hutang setinggi 32 bilion ringgit akibat skandal 1MDB. Najib bagaimanapun membidas kenyataan Anwar itu dengan mempersoalkan mengapa PH tidak pernah membayar balik atau mengurangkan prinsipal hutang tersebut semasa pentadbiran mereka sebelum ini. Najib turut memberi beberapa contoh bagaimana hutang negara yang telah meningkat serta dana 176 bilion ringgit daripada rizab tunai Petronas yang digunakan PH sepanjang 22 bulan pemerintahan mereka. Selain itu, ahli Parlimen Pekan itu turut menyenaraikan beberapa pembinaan aset negara dan penjimatan dari penyelesaian syarikat IPP yang dibiayai oleh 1MDB namun tidak pernah disebut oleh PH. Baik, berita yang seterusnya. Seorang pemimpin UMNO mendedahkan rundingan pembahagian kerusi di Melaka dengan Perikatan Nasional gagal akibat syarat yang tidak munasabah. Abdul Rahman Dahlan berkata dalam rundingan tersebut, Wakil Bersatu dan PAS juga telah meninggalkan mesyuarat sebelum perbincangan tamat. Walaupun mesyuarat dipengerusikan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri, saya tengok tidak ada penghormatan diberikan kepada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri yang mempengerusikan mesyuarat dan wakil-wakil ini bingkas bangun dan terus keluar daripada bilik mesyuarat walaupun mesyuarat belum lagi selesai. Antara syaratnya ialah bila mana timbalan Presiden Bersatu menyatakan bahawa UMNO tidak boleh dibenarkan untuk bertanding dalam sejumlah kerusi yang membolehkan UMNO membentuk kerajaan secara bersendirian. Alasan beliau ialah UMNO mungkin tidak akan memberikan jawatan-jawatan exco, ahli-ahli majlis dan juga ketua kampung kepada Parti Bersatu dan PAS. Selain itu, kata Rahman, Bersatu juga mahu menentukan siapa calon ketua menteri daripada UMNO. Pendedahan Rahman itu bagi membalas kenyataan Naib Presiden PAS Ahmad Samsuri Mukhtar yang mendakwa rundingan pembahagian kerusi di antara PN dan BN gagal kerana sikap parti tertentu yang mahu menjadi abang long.
Kaji selidik dibuat Ilham Center mendapati BN mendahului di Melaka berbanding parti lain. Namun ada beberapa kejutan berpotensi untuk berlaku. Berdasarkan tinjauan ke atas 1,051 responden, Ilham Center mendapati BN sedang mengatasi di 11 kerusi, manakala PH mendahului di 7 kerusi. Baki 10 lagi kerusi pula menunjukkan BN dan PH mempunyai peluang sama termasuk di 2 kerusi panas iaitu Dun Asahan dan Dun Tanjung Bidara. Perikatan Nasional juga dilihat mempunyai peluang untuk melakukan kejutan di 3 kerusi. Menurut Ilham Center, PH berdepan situasi mencabar kerana faktor-faktor kemenangan mereka pada PRU ke-14 seperti sokongan tinggi pengundi Cina dan perubahan sokongan pengundi Melayu tidak berbangkit kali ini. Selain itu, keputusan PH untuk meletakkan 2 bekas adun UMNO dalam pilihan raya ini juga akan memberi kesan. Kelebihan PH pula adalah populariti calon ketua menterinya Adli Zahari. Dalam pada itu, PN walaupun sebagai underdog menyusun kempen yang kuat dan melakukan beberapa langkah simbolik termasuk menamakan calon ketua menteri wanita Mas Ermiati Samsudin. Shellfish, red meat, and beer. If you love indulging in these foods, you may end up with high uric acid level in your blood. These foods consist high level of purine, a substance that will eventually break down into uric acid and be excreted through our urine. It is recommended that the amount of dietary purines should be kept between 600 to 1,000 milligrams per day. Having too much uric acid in your blood can cause attacks of gout. It can also cause kidney stones and blockage in the kidney. The crystallization of the excessive uric acid in your blood can be eased by reducing purine-rich food to only 100 to 150 milligrams daily, maintaining a healthy lifestyle, and consuming urinary alkalinizer like Ural. It consists of sodium bicarbonate, citric acid, and sodium citrate that increases the urinary pH and solubility of uric acid to prevent crystallization. Best of all, it's lemon-flavored and sugar-free. Ural, effective urinary alkalinizer. Neutralize your uric acid problem now. Baik, kita ke perkembangan yang berikutnya. PKR mendakwa ada pihak tertentu menggodam telefon calon dan wakil calon Pakatan Harapan untuk menyebarkan mesej berbau ugutan. Kejadian itu membabitkan telefon 2 calon PH, Guetek dan Prasan Kumar Brakasam serta pengarah pilihan raya PH di Dun Ayer Molek. Beberapa penerima mesej, kesemuanya daripada masyarakat Cina, telah menerangkan bahawa mereka telah menerima satu mesej yang mengatakan bahawa sekiranya penerima mesej tidak mengundi Pakatan Harapan, maka gambar peribadi isteri mereka akan diviralkan. Ketiga-tiga mangsa telah membuat laporan polis. Walaupun tidak pasti siapa yang mendalangi penggodaman itu, Manivanan berkata PH yakin ia dilakukan pesaing mereka dalam PRN Melaka. Sementara itu, calon PH di Klebang, Guetek, turut mengadakan satu sidang media berasingan mengenai perkara itu dan memuat naik beberapa keping gambar yang memaparkan mesej ugutan itu. Jabatan Imigresen Malaysia menasihatkan warga asing untuk mematuhi SOP COVID-19 dan memberi amaran mereka boleh diusir jika gagal berbuat demikian. Ini selepas tular di media sosial beberapa wanita warga asing yang melanggar SOP dengan tidak mengenakan pelitup muka di tempat awam. Dalam satu kenyataan semalam, Ketua Pengarah Imigresen Khairul Zaimi Daud berkata, ada di kalangan warga asing yang melanggar SOP dan sengaja mencabar pihak berkuasa supaya mengambil tindakan ke atas mereka. Menurutnya, mereka yang melanggar undang-undang akan diusir pulang ke negara asal dan disenarai hitamkan dari memasuki negara ini semula seperti mana yang diperuntukkan dalam Akta Imigresen 1959-1963.
Amaran oleh Khairul Zaimi itu dilihat berbeza dengan tindakan yang diambil terhadap warga Bangladesh, Mat Raihan Kabir tahun lalu. Raihan yang memiliki visa kerja yang sah menjadi sasaran dan diburu apabila membangkitkan tentang layanan buruk diterima pekerja asing dalam sebuah dokumentari Al Jazeera. Dalam perkembangan terbaru, polis malam telah memulakan siasatan ke atas 2 wanita warga asing yang dilihat berjalan di Taman KLCC tanpa mengenakan pelitup muka. Baik, berikut beberapa lagi ringkasan berita untuk hari ini. Sekian sahaja daripada saya Nur Syah Mama Amin untuk Sekilas Fakta. Untuk lebih banyak berita, anda boleh melayari kinitv.com. Anda juga boleh mengikuti kami di Instagram, Twitter, YouTube dan Facebook. Salam hormat dan jumpa lagi.